Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu 'ala kulli shay'in muqtadira. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyiru al-jibala wa taral arda baridatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum 'alan naj'ala lakum maw'ida. Wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 45 berakhir pada ayat yang ke-49 yang bermaksud, dan buatlah untuk mereka iaitu manusia perumpamaan-perumpamaan, misal-misal kehidupan di dunia ini, seibarat mana air hujan yang kami turunkan dari langit lalu menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, lalu mudah diterbangkan angin. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan-perhiasan dalam kehidupan kamu di dunia ini. Tetapi amal-amal yang soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik menjadi harapan-harapan bagimu. Dan ingatlah, pada hari ketika kami menerbangkan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka iaitu seluruh umat manusia, dan kami tidak akan tinggalkan walau seorang dari kalangan mereka. Dan mereka dia akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris-baris, seraya Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami mencipta kamu pada awalnya, pada kali yang pertamanya. Bahkan kamu menyangka, kamu mengira bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi segala perjanjian-perjanjianmu. Lalu diletakkan kitab-kitab catatan amalmu. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa akan merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, seraya mereka berkata, betapa celakalah kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar. Semuanya tercatat. Dan mereka mendapati semua yang telah mereka lakukan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi
seorang dari kalangan kamu. Alhamdulillah, yang saya muliakan tuan pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan keizinan oleh Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mulakan kehidupan kita ini dengan permulaan yang baik, bersujud sebagai tanda kita mengiktiraf Allah itu Tuhan kita. Walaupun dalam suasana yang sebegini sejuk, tidur sedap. Pada ketika sejuk-sejuk macam ini, tarik selimut. Tapi kita melangkahkan kaki, walaupun kita boleh sembahyang di rumah, kita pergi juga di masjid untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal-amal kita ini. Allah Ta'ala menerima segala amal-amal kebaikan ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan manusia yang Allah kata, innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja kata Allah, orang yang boleh memakmurkan masjid Allah ini ialah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari akhirat. Allah sebut dalam ayat-ayat Al-Quran, orang yang boleh makmurkan masjid Allah, boleh menghidupkan masjid Allah ini, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari akhirat, dia boleh memakmurkan masjid. Alhamdulillah, kita dapat bangun pagi, kita dapat sedut udara nyaman. Sepusin pun kita tak pernah bayar kepada Allah. Daripada kita bayi sampai kita tua, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mengecap nikmat Allah Ta'ala, sedut udara Allah. Allah tak minta kita bagi makan kepada dia. Allah tak pernah minta duit daripada kita. Tapi yang Allah minta, kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah kamu akan Allah dan jangan sekali-kali kamu sekutukan dengan sesuatu yang ini berhala. Itu antara benda yang Allah Ta'ala tak suka. Allah suruh kita sembah Allah. Dan jangan sekali-kali kita mempersekutukan Tuhan kita dengan sesuatu. Walaupun wa in ta'udu ni'matallahi la tahsuha. Kata Allah, kalau kamu nak hitung nikmat aku atas kamu, kamu takkan nak boleh nak hitung. Setiap saat nikmat kurniaan Allah ini tak pernah berhenti. Kalau nikmat pembagi kita duit, biasanya ada masa berhenti. Tapi Allah bagi kita nikmat setiap saat, dia tak pernah berhenti. Pukul 6 1 minit kita dapat sedut udara. Pukul 6 2 minit kita dapat sedut udara. Kalaulah di dunia ni tuan-tuan, orang bagi kita dalam tempoh setiap minit dia bagi kita RM50, 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 RM50 tiap-tiap minit, maka kita akan mengatakan orang ini baik. Tetapi betapa baiknya Allah Ta'ala, kita buka bangun pagi, kita dapat sedut udara walaupun kita tak minta. Kita dapat buka mata, kita dapat melihat. Buka telinga, kita dapat mendengar. Kaki kita boleh berjalan, hidung kita boleh menghidu. Memang hebat nikmat-nikmat kurniaan Allah. Sangat-sangat wajar kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama. Lama saya tak datang di sini tuan-tuan. Lama kita tidak berkuliah, sekarang ni dah mula kuliah, maka penuh dengan aktiviti kuliah. Apa yang pentingnya semalam saya sebut di Melaka, bukan ilmunya semata-mata, tetapi apa yang pentingnya, bila Rasulullah kata barang siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan ke syurga Allah.
Agak pelik kalau orang nak masuk syurga tetapi dia tidak mahu duduk dalam majlis ilmu. Dan ayat yang lain Allah kata fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu kata Allah memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dua ayat tu, ayat yang pertama, hadis yang pertama kata Nabi tuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaina bil ilmi. Siapa nakkan dunia kata Nabi dengan ilmu. Siapa nakkan akhirat kata Nabi dengan ilmu. Siapa nak kedua-duanya dengan ilmu. Dalam ayat Al-Quran pula dalam surah Fussilat apa gitu. Allah kata berilah peringatan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah suruh kita jadi orang yang sama ada beri peringatan ataupun kita dengar peringatan di antara kedua-duanya. Dua-duanya adalah baik. Dua-duanya adalah elok, yang mendengar peringatan ataupun yang memberi peringatan kepada kita, insya-Allah. Alhamdulillah, bila kita masuk masjid ni tuan-tuan, saya selalu sebut kepada orang, pastikan 3 perkara yang kita buat. Yang pertama, niat itikaf. Niat beritikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk dalam masjid ini bukan duduk yang sia-sia. Allah bagi kita pahala sepanjang kita duduk. Yang kedua, sembahyang sunat tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Dan yang ketiga, cuba seberapa daya upaya untuk duduk di saf yang paling hadapan. Itu 3 benda yang biasanya kita buat. InsyaAllah besar kelebihan pahala-pahalanya. Ada orang bertanya kepada saya, pahala banyak-banyak ni nak buat apa Ustaz? Ini jenis yang orang kata sengal punya ni. Pahala banyak-banyak ni nak buat apa Ustaz? Banyak-banyak pahala nak buat apa? Siapa sembahyang sunat sebelum subuh kata Nabi, maka lebih baik daripada dunia dan seluruh isi-isinya. Oh, banyak dah. Itu sembahyang sunat sebelum subuh, iktikaf, kita bersugi, dapat pahala, kita jumpa orang, kita senyum, dapat pahala. Banyak-banyak sangat pahala ni nak buat apa Ustaz? Lalu saya kata pada dia, RM Malaysia ni kita pakai masa kita hidup. Kalau kita hari ni pergi dekat kedai, kita nak beli goreng pisang, nak beli mi bandung, saya nak beli mi bandung, bayaran dia ialah pahala. Agak-agak orang jual tak kita. Nak duit, RM Malaysia, duit. Tapi akhirat, bila kita mati masuk ke liang-liang kubur, maka RM Malaysia tu tak pakai lagi. Walaupun tuan-tuan ada 40 bilion, maka RM Malaysia dah tak pakai lagi. Di sana dia perlukan pahala. Bagi orang yang tak ada pahala, maka dia akan merintih, merayu nak minta pahala, nak minta balik ke dunia ni tadi. Seperti mana ayat yang selalu saya baca. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal solihah. Ni Allah kata, alangkah ngerinya kalau engkau dapat mendengar, kalau engkau dapat melihat orang yang berdosa kepada Allah ni ditundukkan kepalanya lantaran takut dan malu. Setelah mana Allah perlihatkan kepada mereka, tuan-tuan, seksa neraka yang bakal mereka terima. Saat itulah dia akan merintih, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihah. Kami nak balik, bagilah peluang kami nak balik. Kan ada orang cakap orang dah mati ni Ustaz, mana ada keinginan. Itu cakap awak. Cakap awak dah habis dah keinginan, dia tak ada, orang dah mati. Mana awak tahu? Quran kata ada keinginan orang yang dah mati tadi. Apa keinginan dia? Farji'na na'mal solihah. Bagilah kami balik kat dunia ni, kami nak buat amal baik. Dalam surah As-Sajdah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, mereka nak minta balik juga kerana mereka nak bersedekah. Tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran tu, buka tengok. Perkhabaran Quran ni tuan-tuan, satu perkhabaran yang subhanallah cukup-cukup hebat.
Bagi siapa yang nak mengambil iktibar, mengambil pengajaran, Allah kata inna hadzal qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Sungguhnya kata Allah, Al-Quran ini merupakan petunjuk yang paling lurus, merupakan petunjuk yang paling betul. Untuk itu alhamdulillah, pada subuh ni saya tengok dalam masjid tuan-tuan ni ramai orang solat fardu subuh. Cuma dalam bab majlis ilmu ni mungkin hari ni hari yang pertama. Telah lama kita ni tuan-tuan, saya duduk berfikir, lama kita ni tak dapat berkuliah. Lama di antara kita ini menjarakkan sembahyang kita dah hampir 2 tahun dah. Agaknya bilalah agak kita boleh merapatkan kembali soft kita. Sebab semakin lama kita jarakkan diri kita di antara satu sama lain, maka kita bimbang hubungan kita orang Islam dengan Islam ni makin renggang dan makin renggang. Tapi itulah dia tuan-tuan, dunia ni, masa ni 2 tahun kita tak terasa sangat-sangat. Kita tak perasan. Kerana sebab itu Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa kata Allah, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia ni Allah kata rugi. Semua manusia ni akan rugi. Semua manusia ni besok tuan-tuan, dia akan menyesal. Saya menyesal, tuan-tuan menyesal, orang kaya menyesal, orang miskin menyesal, semua akan menyesal. Mudah-mudahan kita taklah sampai menyesal sangat nak balik lagi. Kan ada yang nak minta balik tadi. Kita golongan manusia, saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni adalah golongan yang tak minta balik lagi setelah masuk liang kubur. Kerana amal-amal kita telah mencukupi, insya-Allah. Jadi ada yang nak minta balik kerana nak beramal. Kita ni dah beramal, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori yang tak minta, tak merayu nak balik lagi dah. Cukuplah kita masuk, dah beramal, dah penat kat dunia beramal-amal ibadat, dah cukup dah. Jadi begitulah. Dikatakan jarak yang sebegitu 2 tahun. Sebab itu kalau tuan-tuan perhati dan baca dan renung ayat-ayat Quran ni, dia hebat. Allah kata wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa kata sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Yang tak rugi orang yang beriman, orang yang beramal dengan amal soleh, amal-amal yang baik. Itu orang tak rugi. Yang lain rugi. Yang berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Nanti sampai waktu duha, kita akan baca surah wadduha wal laili iza saja. Kan? Dalam ayat yang lain, banyak Allah Ta'ala cerita tentang masa. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang masa? Maka kita berfikirlah seketika. Saya merenung dan memikirkan, masa ni Allah Ta'ala jadikan makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Seperti mana air ni tuan-tuan. Kalau kita minum, kita nampak air ni. Air ni kita nampak. Kita makan nasi, dia berkurangan, kita nampak dengan mata kita. Apatah lagi duit kita dalam bank, bila kurang, kita tengok tekan alamak, tinggal RM2. Tak boleh keluar lagi dah, tinggal RM2. Nampak dengan mata kita. Tapi masa ni kalau tuan-tuan perhati, Allah Ta'ala ciptakan tidak dapat dilihat dengan mata. Bila tidak dilihat dengan mata, maka manusia tak sedar kadang-kadang usia dia habis. 2 tahun, 3 tahun berlalu, sebegitu sahaja dia tak dapat lihat. Maka sebab itulah orang jarang menghargai masa ni tuan. Dia dapat satu benda yang free, orang jarang menghargai masa. Wahai setiap nikmat Allah Ta'ala itu mahal untuk kita pelihara, kita gunakan. Semalam di Melaka, saya tanya kepada orang Melaka, cukup tak usia 63 tahun untuk siapkan bekal akhirat besok? Yang jawab tak cukup. Spontan semua jawab tak cukup. Lalu saya kata, kalau tak cukup 63 tahun, berapa usia yang awak nak? Dia pun tak tahu. Ada 4 soalan semalam saya tanya. Di antara soalan yang saya tanya, cukup tak usia 63 tahun itu? Mereka jawab tak cukup. Kalau tak cukup, berapa tahun awak nak hidup? 140 tahun? 200 tahun? 300 tahun? Semua tak jawab.
Bila tak jawab, saya kata sebenarnya usia 63 tahun itu satu tempoh masa yang cukup. Kenapa saya kata gitu? Kerana usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Umat aku, kata Nabi, antara itulah umur 63 tahun. Tapi cukup. Sebab Nabi tidak membazirkan masa yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, kepada Nabi. Umur yang 63 tahun itu padat, solid dengan amal-amal kebaikan. Kita ni, kalau saya umpamakan tuan-tuan bawa kereta, kancil nak pergi Muar, isi minyak RM20, insya-Allah pergi balik cukup. Tapi kalau tuan-tuan panaskan enjin sampai 10 jam, 15 jam panaskan enjin, tekan minyak tapi tak jalan, bukan RM20, silat raya RM40 pun tak cukup. Sama juga kita, masa yang panjang ni kalau kita gunakan untuk mengeteh aja kadang-kadang 15 tahun, ngeteh aja 15 tahun, itu belum cerita tidur. Kita tidur pukul berapa tuan-tuan? Satu hari ni tidur pukul berapa? Tuan-tuan baik cuba bezakan usia kita satu hari ni semua 24 jam. Tapi berapa masa kita habiskan untuk tidur? Kalau kita tidur pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam kita tidur. Maknanya 1/3 daripada 24 jam. 8 kali 3, 24. 24 jam mana? 1/3 kita habiskan untuk tidur. Itu belum cerita tidur lepas sebelum zuhur. Belum cerita lagi tidur dalam kuliah. Belum cerita lagi tidur dalam masjid. 1/3 habis masa untuk tidur aja. Itu kanak-kanak yang memais, belum memais, semua tak cukup lah kita. Cuba bayangkan umur kita 60 tahun. Sedar tak sedar, 20 tahun kita habiskan masa hanya untuk tidur sahaja. Cuba bayangkan, renang kan, berapa lama kita solat ni tadi tuan-tuan, berapa lama kita baca Quran. Itulah kalau kita rajin merenung dan memikir. Soalan yang pertama saya tanya. Soalan yang kedua saya tanya kepada yang hadir, siapa yang nak masuk syurga? Semua angkat tangan. Satu masjid semalam semua angkat tangan nak masuk syurga. Lepas tu saya tanya soalan yang ketiga, siapa nak mati? Seorang pun tak angkat tangan. Termasuk yang bertanya tu tak angkat tangan. Yang tanya tu siapa nak mati, nak masuk syurga, semua angkat. Tapi siapa yang nak mati, seorang pun tak angkat. Saya kata pelik tuan-tuan ni. Nak masuk syurga tapi tak nak mati. Nak masuk syurga kena mati dulu, barulah dapat masuk syurga insya-Allah. Tak nak mati pula. Agak-agak tuan-tuan nak masuk syurga tak? Nak tak? Nak mati tak? Kenapa tak nak mati ni? Kalau orang tak nak mati ni, kadang-kadang saya duduk fikir kerana beberapa perkara. Yang pertama, kerana rasa sedapnya dunia ni. Oh, sedapnya dunia ni ustaz, sedapnya dunia ni ustaz. Kali itulah Allahu Akbar, kita tertipu. Ada orang tak nak mati kerana tak confident dengan amal dia cukup. Kalau kita masih lagi nak beramal, itulah yang cerita. Saya belum nak mati ustaz kerana belum cukup lagi amal, tak puas lagi beramal. Alhamdulillah. Tapi jangan rasa sedapnya dunia ni ustaz, sedapnya dunia. Jangan jadi itu. Kemudian soalan yang keempat saya tanya, siapa yang nak isteri mati? Orang pun lelaki tak angkat tangan. Saya kata kalau bini mati kan kita dapat kahwin baru. Pun seorang tak angkat. Siapa nak suami mati? Seorang pun tak nak angkat. Bermakna saya kata tuan-tuan, sayang isteri, sayang suami. Semua kita tidak mahu berpisah. Tapi tuan-tuan percayalah cakap saya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang hidup itu pasti akan mati. Kita mesti berpisah dengan anak dan isteri kita bila sampai masa dan ketika. Kalau perpisahan yang sekejap, orang tak anak, tuan-tuan. Kalau perpisahan yang mungkin beberapa tahun ni kita tak anak, bagaimana perpisahan yang lama besok dekat akhirat? Dalam surah Al-Insyiqaq dia cerita. Bagaimana perpisahan? Ada yang kita pisah besok tak sama dengan isteri dan kaum keluarga kita. Ini masalah tuan-tuan besok pada hari akhirat. Untuk itu alhamdulillah
pada pagi ni kita dapat bersama. Saya sebagai mukaddimah ni tuan, semalam bila ditelefon saya pun tanyalah, ya ke nak kuliah ni betul ke cepat ya? Subuh ni, hari Khamis pula tu. Kan? Ada ke orang yang pertama dalam hati saya duduk fikir? Ada ke orang? Tapi tak apalah tuan-tuan. Yang pentingnya kita duduk, ada majlis itu, kita duduk meraihkan. Semua orang ni Allah Ta'ala bagi di 24 jam. Dia orang kaya, dia orang miskin, orang pangkat besar, orang pangkat kecil, jawatan tinggi, jawatan rendah, semuanya masanya 24 jam. Ada orang 24 jam tu macam-macam benda dia boleh buat. Macam-macam, dia boleh sembahyang subuh, dia boleh ngeteh, dia boleh nyawit dan sebagainya, semua dia boleh buat. Tapi ada orang 24 jam tu, kadang-kadang tangga masjid pun tak nampak. Tak sempat singgah nak sembahyang subuh dan sebagainya. Nak kata kaya, tak kaya juga, macam tu aja. Itu bagaimana kita mengagihkan masa-masa kita tadi. Jadi saya merenung, ada yang meminta saya berkuliah online daripada kitab Air Mata Mahsyar. Jadi kuliah subuh ni biasanya saya akan cerita tentang persoalan-persoalan akhirat. Tangisan-tangisan manusia besok padang mahsyar, perkara berkaitan dengan persoalan tentang kematian. Tuan-tuan jangan kata ustaz cerita mati aja pula, dah payah ni kita. Saya bukan suruh tuan-tuan minta mati, ingat mati. Sebab benda ni ada benda tuan-tuan yang terlalu kita bimbang tapi belum tentu berlaku. Kalau aku tua besok, siapa yang nak bagi aku makan? Belum tentu sempat tua. Ada orang sempat tua, ada orang tak sempat tua. Kalau aku pencen besok, siapa nak bagi duit? Belum tentu sempat pencen. Cerita dunia ni adalah kalau tuan-tuan perhati, cerita yang akan berakhir. Apa maksud cerita akan berakhir? Cerita dunia ni tuan-tuan, macam mana sedap pun, dia akan berakhir. COVID-19 ni, dia akan berakhir satu hari nanti. Seperti mana kita tengok cerita P. Ramlee, Natsib Doremi, seniman Bujang Lapuk, dia berakhir. Macam tu juga, cerita muda kita kat dunia ni, dia akan berakhir. Satu hari kita akan jadi tua. Sekarang ni kita dah masuk lah tentang cerita tua ni. Percaya tak percaya, cerita tua kita ni juga akan berakhir. Maka sebegitu juga cerita hidup kita di dunia ni, dia akan berakhir. Tapi cerita akhirat merupakan cerita yang kekal. Akhirat ni kata Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun wa abqa. Cerita yang kekal. Kalau orang masuk syurga, insya-Allah diseronok sangat-sangat. Tapi kalau orang itu dihumban masuk dalam neraka, menderita di dalam neraka selama-lamanya. Semalam saya pergi ke kebun. Bila saya pergi ke kebun, saya membakar kayu-kayu, sampah-sampah bakarlah. Duduk dekat api tepi tu. Panasnya api ni kata. Panasnya api ni. Naik lebam muka ni, rasa bahangnya api ni tadi. Tengok bila angin tu tiup bakar kayu tadi, bunyi api tu makan kayu tu, habis kejap jadi abu. Allah kata gitulah dalam api neraka ni. Umpan neraka ni kata Allah, manusia dan batu. Dia makan, bakar manusia. Itu cerita Al-Quran. Bagaimana keadaan kita ni besok akhirat, wallahu a'lam. Jadi daripada kitab Air Mata Mahsyar, di mukaddimah kitab ini ditulis oleh almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, menceritakan tentang akhirat, tentang kehidupan, tentang kematian. Dia banyak berupa nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Sebelum daripada itu, maka seperti mana biasa saya akan memulakan kuliah saya ataupun tazkirah saya dengan membaca ayat Quran. Kerana cerita Quran ini merupakan cerita yang paling betul. Inna hadzal Qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Allah kata Al-Quran itu merupakan petunjuk yang paling lurus, merupakan petunjuk yang paling betul. Manih tada fa innama yahtadu li nafsi. Siapa yang mengikut petunjuk, kata Allah, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Keselamatan adalah untuk diri dia sendiri. Kalau dia hidup berpandukan kepada ayat-ayat, kepada Al-Quran itu sendiri. Nabi dah tak ada. Hari ni kita sambut suasana sambut Maulid Nabi. Khabarnya di masjid-masjid
belum boleh buat lagi. Maulid ni belum boleh buat lagi. Malah ada juga yang mengata pada saya, Ustaz, boleh ke kita nak merentas daerah ni nak kuliah ikut berkeliling? Kalau ikut berkeliling, ustaz-ustaz dalam daerah saja, muar-muar saja. Batu pahat aja. Kan? Apa lagi? Kesang tangkak saja. Habis saya kata dengan dia, itulah peliknya. Merentah negeri boleh, merentah daerah boleh, merentah negara boleh, merentah masjid pula tak boleh. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Jadi apa pun kita buat benda-benda yang baik, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Kankah kita sembahyang, kita baca ayat yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekian alam. Bukan kita yang takbir alam ini. Ini kita kena faham, sungguh-sungguh kita kena faham, tuan-tuan. Bukan kita yang takbir. Kalau kita takbir alam ini, kita tak mahu tua, kita tak mahu sakit, kita tak nak apa lagi, tuan-tuan, tak nak miskin. Kita nak kaya, kereta besar, rumah besar, pangkat besar, semua kita nak. Tapi alam ini bukan kita takbir, Allah yang takbir alam ini. Bila Allah Ta'ala takbir alam ini, kita jalani kehidupan, maka kita berusaha untuk cari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kata Allah dalam ayat ke-44, dalam ayat ke-45 daripada surah Al-Kahfi, Wadrib lahum mathalan ayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard. Kata Allah, dan buatlah untuk mereka, iaitu manusia, perumpamaan, misal-misal kehidupan dunia ni. Misal hidup di dunia ni, kata Allah, beritahu manusia misal-misal supaya manusia tengok, manusia ambil pengajaran. Betul tak cakap Allah? Seibarat hujan yang kami turunkan dari langit. Semalam turun hujan, subhanallah. Belakang rumah saya dah penuh air. Tanjung Agas banjir semalam. Tanjung Agas banjir. Punya hebatnya sekali turun. Jambatan tu semalam saya lalu, kat bawah turun jambatan tu, atas jambatan yang nak pusing bawah tu ke tangkak tu, penuh air semalam. Saya ingat paling tak ada pun 2 kaki agaknya. 2 kaki air tu. Punya hebatnya. Kalau Allah Ta'ala tak hentikan hujan, bagaimana keadaan ni agaknya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Itu sikit je. Siapa yang nak berhenti? Memang tak boleh berhenti. Saya pernah bercakap dengan tuan-tuan, kita tak nak matahari terbit sampai masa Allah terbitkan juga matahari. Janganlah terbit. Kita bila sampai petang malam, janganlah terbenam. Kita tak nak, Allah dah terbenamkan juga matahari. Sebegitu juga tidak ada seorang daripada kita yang mampu menghalang usia dia dari bertambah sehari demi sehari, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mempertahankan usia dari bertambah tadi. Tak ada seorang pun yang mampu mempertahankan diri dia daripada kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal, kata Allah, aku tak tangguh walau sesaat, dan aku tak maju pun walau sesaat, kata Allah, bila sampai masa dan ketikanya. Maka kata Allah, seperti mana air hujan yang kami turunkan dari langit. Bila turun hujan, biasanya pokok-pokok akan jadi segar bogah, menghijau, cantik, indah, lawa. Tapi dia tak lama. Tak lama, sekitar 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, daun-daun ni akan jadi kuning, kering, gugur, akhirnya dimamah di bumi, dimakan di tanah. Sama juga kita. Kita ni bila mata kita dah kabur, bila kulit kita dah kendur, bila gigi kita dah gugur, bila uban kita dah bertabur, ke mana kita? Ke mana kita? Jawabnya, ke liang-liang kubur. Masuklah lubang kubur. Itulah kehidupan. Kemudian dia kata Allah, dan Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-mal wal banun, kata Allah, harta dan anak-anak ini, kata Allah, merupakan perhiasan dalam kehidupan kamu dekat dunia ni, kata Allah.
Harta, anak-anak, perhiasan. Perhiasan ni tuan-tuan boleh ada, boleh tak ada. Kita letak dekat rumah kita, kalau masjid tuan-tuan ni ada lampu tu, lampu lawa dekat tengah ni. Kan, ada tile ke dinding tile semua, tengok sampai ke bukan dinding tile, bilik air pun tile. Kan, perhiasan, kalau simen pun boleh juga, tapi kita letak perhiasan dan sebagainya. Macam tu juga hidup kita ni, anak. Allah beritahu anak, harta dan anak-anak ni perhiasan. Boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Kan? Tetapi amal-amal yang soleh, kata Allah, amal-amal yang baik, kata Allah, yang berterusan adalah lebih baik di sisi Tuhanmu. Lebih baik amal-amal yang baik ni, lebih baik di sisi Tuhanmu, dan lebih baik menjadi harapan-harapan bagimu. Lebih dari kita nak gantung harap kepada anak kita, daripada kita nak bergantung harap kepada harta kita, lebih baik kita bergantung harap kepada amal-amal kita sendiri. Nak suruh orang lain, nak bagi anak kita entah diingat, entah tidak ingat. Lebih baik kita bergantung amal baik kepada amal-amal kita ni tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan ni saya tak tahulah hari ni hari Khamis kan. Biasanya kuliah subuh ni hari Jumaat, Sabtu ada hari lain imam. Hari-hari lain tak ada. Kalau di Masjid Jami' Pahit Raja 2 hari lepas saya pergi tuan-tuan, kuliah subuh dia hari Selasa. Ramai. Saya ingat tu sop semayang, saya ingat mau dekat 8 sop 7 sop, 8 sop. Saya masuk hari Selasa, Ustaz Farudin masuk hari Rabu, Jumaat, Sabtu, penuh dengan kuliah dia. Maka ramai yang duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Ramai. Kita ni bila datang ramai tu, kita pun kuliah pun ni bersemangat tuan-tuan. Kadang bila kita datang jauh-jauh pun terasa juga jauhnya. Nak orang balik, lagi terasa tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang tuan-tuan datang kuliah, datang. Tiba-tiba saya balik buat dono je agak-agak. Apa perasaan tuan-tuan agak? Cuma kita ni manusia ada perasaan, kadang-kadang orang tak perasaan. Kita ni pun ada perasaan. Allah kata kalau berpalingan mereka dalam ayat surah Al-An'am kata. Allah kata kalau keberpalingan mereka terasa berat bagimu wahai Muhammad, 34, 35, 36. Cuba tuan-tuan tengok. Bila pernah orang bertanya kepada saya, Ustaz ngajar orang kepada agama ni Ustaz, berapa ramai Ustaz dapat jadikan dia baik? Saya kata saya tak tahu. Orang berpaling, orang terima, orang tak terima, saya tak tahu. Mana saya tahu, saya kata. Kenapa? Dalam kisah Nabi itu pun sendiri, dalam Quran tadi cerita, Allah kata kepada, kalau berpalingan mereka terasa berat bagimu wahai Muhammad, sekiranya kamu boleh buat lubang ke tangan. Buat lubang nak beri hidayah petunjuk dari tapak kaki mereka. Ataupun kamu naikkan tangga, sandar kat kepala dia, buka kulit kepala curah hidayah petunjuk dari kepala dia. Kalau kamu boleh buat, beri. Bukan kita yang boleh beri petunjuk. Kurniaan daripada Allah. Cuba tengok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Bakar. Abu Talib tak dapat iman yang dibawa oleh Nabi, walaupun dia duduk bersama dengan Nabi. Fir'aun yang duduk Nabi Musa bersama dengan dia dalam tempoh masa yang begitu panjang, Fir'aun tidak mendapat manfaat daripada kehadiran Nabi Musa AS. Jadi apa nak pelik kita? Kata Allah, maka amal baik yang berterusan lebih baik menjadi harapan. Dan ingatlah, kemudian Allah Ta'ala cerita pada ayat ke-47. Pada ayat ke-47 Allah cerita tentang suasana hari kiamat. Dan ingatlah, ketika kami menerbangkan gunung-gunung ni, kata Allah, dan engkau akan melihat bumi tu rata. Bumi ni dia tangga, terbang, tercabut. Tercabut bumi tu daripada gunung-gunung tercabut. Daripada bumi itu tercabut. Cuba bayangkan tuan-tuan, bagaimana gunung boleh tercabut. Pokok tercabut, kita tengok angin tiup. Angin tiup tu pokok tercabut, kita nampak terbongkar. Tahun berapa yang berlaku tuan-tuan dekat Batu Pahat. Sepanjang jalan Batu Pahat daripada Sempang 3 tu kan, Sempang 5 sampai ke Batu Pahat tu, pokok kiri kanan tu tercabut. Kawan saya kata, Ustaz, tengok real pokok tu naik dengan akar sekali tercabut Ustaz. Berapa tahun lepas tu?
berapa tahun lepas di jalan Muar Batu Pahat ni. Habis kontut, potong-potong, ada yang putus pokok tu boleh putus. Bayangkan bila Allah Ta'ala kata, kamu tengok dia kata menerbangkan gunung-gunung dan engkau akan lihat bumi tu sampai jadi rata. Dan kata Allah, kami kumpulkan seluruh umat manusia. Kami tak tinggalkan walau seorang dari kalangan mereka. Dia matikan habis semua sekali. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris-baris. Seraya Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, kata Allah, kamu datang kepada kami, ni kata Allah, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertamanya, dalam keadaan telanjang bulat. Aisyah tanya Nabi, tak kepada ketika itu orang saling pandang memandang? Nah, kata Nabi, tak, pada ketika itu orang dah sangat-sangat sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada masa lagi nak nyeling dah. Nak nyeling, lawa juga. Sekarang ni kita nyeling lagi, Muhammad. Lalu kita sempat juga. Tua-tua makin jadi kadang-kadang. Tapi saat itu orang dah tak ada dah. Orang kalau dah sakit, dah sangat-sangat sakit, dia dah tak kisah lagi dah, tuan. Minta maaf cakap lah. Kita ada orang kena sakit, tuan, tak boleh kencing. Tak boleh kencing dah. Memang tak boleh kencing. Mening kepala nak buat macam mana. Tapi dah saat sakit, tuan, sakit sangat, bawa ke hospital, yang buat tu, klinik tu kadang-kadang jururawat. Terpaksa serah dia lah, dia buat tak reti. Pada ketika itu. Maka kata dia, bahkan kamu menyangka, kamu mengira, kata Allah, bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit. Kamu ingat, bila kamu mati, habis dah. Ramai orang duk fikir itu. Kadang-kadang yang, sebab itu bila saya cerita kepada orang semalam, dalam sambutan Maulid Nabi ni, kata, Nabi Muhammad ni contoh kita. Nabi pernah jadi orang miskin, Nabi pernah jadi orang kaya, Nabi pernah jadi seorang sahabat, Nabi pernah jadi orang mengembala binatang, Nabi pernah menjadi peniaga. Macam mana sikap Nabi? Itu sebablah kita disuruh contoh Nabi. Kalau jadi suami, bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang suami? Kalau jadi pemimpin, bagaimana Nabi Muhammad jadi pemimpin? Kalau jadi orang kaya, Nabi pernah jadi orang kaya. Bila dia berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, bagaimana dia jadi orang kaya? Dia sombong tak? Dia tak sombong. Saya pernah cakap kat sini beberapa tahun lepas. Kita kadang-kadang saya kata Nabi Sulaiman lantai istana dia belian. Nabi Sulaiman tak sombong. Kita tak reject RM1.40 sekeping. Jalan mengempak aja. Kan? Ni kadang-kadangnya kita. Contoh Nabi, kalau kita cerita soal politik, Nabi Muhammad seorang tokoh politik yang hebat. Pernah menjadi pemimpin. Bila di Madinah, bagaimana Nabi menjadi ketua menguruskan negara? Bagaimana Nabi letakkan? Bagi kita yang faham, bagi kita yang tak faham, kita kata mana ada dalam Islam ni ada politik. Itu tak faham. Kita tak faham. Dalam Quran kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ani imma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Dalam ayat banyak lagi. Dalam piagam Madinah dan sebagainya, kita bagaimana Nabi mentadbir negara. Bahkan kamu menyangka, kamu mengira, kata Allah, kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit. Kamu ingat bila kamu masuk dalam tanah ni, habis dah cerita kamu. Habis dah mati dah, habis dah cerita kamu. Tapi kata Allah, kamu menyangka, kamu mengira bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi segala perjanjian. Apa perjanjian? Di alam roh dulu kita berjanji kepada Allah. Kita pegang janji. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, setiap bayi yang lahir ni, biasanya tangan dia tu genggam. Lazimnya 10 yang lahir ni biasanya tangan dia ni menggenggam. Menggenggam tu. Apa yang digenggam tu? Perjanjian bila Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku di Tuhan kau? Mereka jawab, qalu bala, bahkan syahidna, kami mengaku kamu ni Tuhan kami. Maka kata Allah, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li adzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lalu kata Allah, diletakkan kitab-kitab catatan amal. Semua kitab catatan amal kita ni diletak kitab catatan amal kita. Macam mana nak letak kitab catatan amal? Sekarang ni saya bercakap, tuan-tuan, yang berapa puluh tahun dulu saya ngajar,
Bila saya buka dalam YouTube, ada lagi. Yang umur saya rambut tu masa hitam lagi. Misai ni hitam, janggut ni hitam. Masa muda tu boleh katakan masih handsome. Sekarang ni kalau saya buka-buka, ada. Ni berapa puluh tahun dah. 20 tahun yang lalu. 15 tahun, 20 tahun lalu. Ada tersimpan. Ada tersimpan. Agak ini dia aku cakap dulu. Maka bagaimana agaknya yang hari ni kita buat? Maka dia letakkan kitab catatan amalmu, kata Allah. Lalu engkau akan tengok, kata Allah, orang yang berdosa ni akan rasa takut. Lalu mereka berkata, aduhai, celakalah diri aku. Saat itulah manusia mencilakakan diri dia. Yang buat jahat ni, kitab apa ni? Ni kitab apa ni? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Ini berdasarkan kepada ayat daripada surah Al-Kahfi ayat ke-45 sehinggalah ayat ke-49 untuk menjadi renungan dan tatapan kita. Kita belum start kuliah tu, tadi tu mukadimah dulu. Itu baru mukadimahnya, tuan-tuan. Sampai tuan-tuan beritahulah, saya pun tak nampak jam ya. Saya pusing tengok jam, mana jam tadi. Boleh Imam sambung Kita nak start daripada kitab yang dinamakan Kitab Air Mata Mahsyar. Ni bentuk baru kitab ni, tuan-tuan. Insan ingatlah. Tajuk asalnya daripada kitab Air Mata Mahsyar dan digandingkan dengan satu lagi tajuk, maknanya mati suatu peringatan dan air mata mahsyar. Ini citakan yang baru. Banyak berupa unsur-unsur nasihat, kupasan daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita baca sikit, jangan tak baca, kita bacalah. Nanti ustaz kata, tuan kata ustaz tak kuliah. Ni kita kuliahlah sikit. Sebab ada orang, tuan-tuan, saya ingat saya ngajar satu masjid dekat Bakri lah, dalam kawasan Bakri ni. Maka habis aja saya ngajar, dia jumpa saya, dia kata, ustaz bukan ngajar ilmu. Ustaz bukan ngajar ilmu. Saya kata, kenapa? Dah ustaz tak ajar ilmu pun, kata dia. Saya kata, Quran ajar kita, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada masanya kita duduk dalam majlis ilmu. Belajar bab semayang, ni macam mana rukun, syarat, sah, batal dia. Kita belajar bab faraid, kita belajar bab nikah kahwin, kita belajar. Tapi ada masanya Quran kata suruh beri peringatan. Bukan belajar tapi beringat. Ingat, peringatan. Ada masanya disuruh kita beri peringatan. Jadi saya kata bab ilmu yang ajar tu ramai orang lain mengajar, maka saya sekadar memberi peringatan untuk diri saya dan kepada yang hadir beri peringatan supaya kita tak lupa, tak leka, tak lalai. Mati suatu peringatan yang amat berharga. Tajuk yang pertama. Mati suatu peringatan yang amat berharga. Rasulullah SAW mengakui bahawa umat manusia mempunyai banyak kelemahan. Kita ni banyak lemah kita ni, tuan-tuan. Antara kelemahan yang paling ketara ialah tidak sepi daripada sifat lalai. Itu kelemahan kita. Tak kuat mana pun. Ngantuk pun kita tak boleh lawan. Bila sampai ngantuk, kau cakaplah macam mana cakap, khutbahlah kuat mana pun, air liur tetap meleleh. Bila sampai masa ngantuk. Sebab itu saya tak marah, tuan-tuan. Orang kalau duduk kuliah, tidur, saya tak marah. Kan? Tidur saya tak marah. Yalah dia nak tidur, rezeki dia. Quran kata, dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Dia sebut dan dia bangkitkan kamu pada waktu siang untuk menghabiskan sisa usia kamu. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan, lalu diberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Cuma saya cakap semalam dekat Melaka, bila kita datang majlis ilmu ni, saya kata pastikan 4 benda kita dapat. 4 benda kita dapat. Yang pertama, pastikan kita dapat pahala. Pahala tu kita dapat insya-Allah. Ikhlas kita nak belajar ilmu, nak dengar peringatan, dapat pahala. Yang kedua, dapat ilmu. Bukan mesti banyak. Bukan mesti dapat masuk ilmu ni, belajar ni. Hari ni dapat berapa? Saya dapat 4 buku ilmu ustaz ajar. Bukan mesti gitu. 1 jadilah. 2 jadilah. 3 jadilah. Kan? Kita kumpul. Yang kedua, pastikan kita dapat ilmu. Yang ketiga, pastikan kita dapat makan. Dapat makan. Kalau ada makanlah. Dan yang keempat saya kata, pastikan dapat bungkus.
Yang keempat ni kalau nak biasanya kena jadi ustaz. Dia dapat bungkus lagi. Tadi. Maka dia adalah satu peringatan lupa. Justru itu insan amat memerlukan bimbingan dan peringatan kerana Allah SWT telah mengutus para rasul bagi menerima wahyu. Allah Ta'ala beri kepada Nabi dan Rasul sebagai ada wahyu, dipilih. Allah Ta'ala pilih Nabi jadi Rasul. Allah pilih, bukan kita pilih. Bila Allah Ta'ala pilih, dah tentulah dia terbaik. Kerana wahyu yang diperlukan oleh manusia sangat, dia kata sebagai petunjuk peringatan bagi membantu mengatasi kelemahan manusia, nak pimpin manusia. Kerana sifat manusia seperti yang disebut di atas tadi, dia leka. Dia lalai, bukan tuan-tuan. Saya yang jadi ustaz ni pun tuan-tuan jadi leka, jadi lalai. Leka, lalai. Lama je tak kuliah ni tuan-tuan. Lama tak kuliah. Kan? Tak jadi ni saya kata. Anak saya kata, ayah, kuliahlah online ke online lah. Kuliahlah online. Bila kuliah online ni tak tahu orang tengok ke tak tengok, kita pun tak tahu. Kita cakap je depan kita punya mic. Kita tak tahu orang tengok ke tak tengok. Yang pentingnya kita nak ingatkan balik diri kita sendiri. Macam ni lah tuan-tuan. Bola ni, kalau tuan-tuan ambil bola, tuan-tuan baling dekat dinding. Dia jadi apa tuan? Bila tuan-tuan baling bola ni kat dinding, dia jadi apa? Dia akan mantul balik datang dekat kita. Bila kita beri peringatan kepada orang, insya-Allah peringatan itu akan datang balik kepada kita. Kan? Peringatan itu akan datang balik kepada kita. Kita tak leka, tak lalai tuan. Itu antaranya. Jadi saya cakap aja dalam handphone tu, cakap je. Orang ada ke tak ada, saya memang cakap je. Sebenarnya tu nak ingatkan diri kita sendiri. Makin kita leka dan pakai leka. Kata Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah kamu, kata Allah, beri peringatan. Ada masanya sunat, ada masanya wajib. Hari Jumaat wajib dengar peringatan. Kan? Siapa yang berkata-kata walaupun perkataan diam, nescaya sia-sia. Dia kata perkataan dia tadi. Apa tadi? Nampak tak? Ada masa kita kena dengar ni. Tak boleh lari. Kena dengar peringatan ni. Ada masanya kita dengar peringatan itu, sunat hukumnya. Kan? Ada masanya begitu. Tapi peringatan tu baik. Kata Allah, sesungguhnya peringatan itu akan datangkan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Percayalah. Yang kita bagi peringatan, nak dengar peringatan, dia baik. Tapi macam saya cakap dengan tuan-tuan tadi, ada yang beri peringatan dan ada yang dengar peringatan. Belum tentu yang beri peringatan itu lebih baik daripada yang mendengar peringatan. Sebegitu juga belum tentu yang mendengar peringatan lebih baik daripada yang memberi peringatan. Maka dulu saya bercakap dengan tuan-tuan, Nabi Musa dia berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa. Kalaulah Nabi Musa, Nabi itu dia berdoa, bagaimana Fir'aun yang dengar? Macam inilah tuan-tuan. Ini air dengan cawan sekali. Ada piring. Tuan-tuan ambil air ni, tuan-tuan curah dalam cawan ni. Curahlah banyak mana pun tuan-tuan curah dalam cawan ni, air tak akan masuk dalam cawan. Buka sikit, baru curah, insya-Allah barulah air masuk cawan. Faham maksud saya? Sama juga orang yang dengar peringatan, dia niat nak dengar peringatan. Dia niat nak ambil pengajaran daripadanya, baru dia dapat. Tapi kalau dalam keadaan dia datang tu kerana nak ngentam, nak duduk fikir tak suka, dia marahlah. 2 hari lepas saya berada di Batu Pahat. Syekh Ahmad tuan, saya kupas tentang isu masalah isap rokok. Saya kata, bila ada orang bercakap dengan saya, orang tak isap rokok pun mati juga. Lalu saya kata, bukan yang mati tak mati. Kita nak hidup berwatak kepada watak Al-Quran. Watak Nabi itu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Macam tu, begitu dia punya rapat dengan Quran. Jadi kita nak hidup watak dengan watak Quran. Bila kita baca innallah membazir, tentang pembaziran syaitan, innal mubazirina kana ikhwana syayatin, kita baca, kita tak nak jadi orang membazir. Kalau kita baca ayat Quran, qad aflah al-mu'minun, beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dia sembahyang dia khusyuk, dia sembahyang
kemudian dia khusyuk. Kemudian kita baca lagi, dia meninggalkan perbuatan tak berguna, perkataan tak berguna. Jadi isap rukuk, saya kata amalan yang tak guna, tak ada faedah. Yang kita isap nak buat apa? Berhentilah. Kan? Rupanya habis je saya kuliah, dia datang. Apa? Ustaz kenakan saya hari ni. Bila masa pula aku kenakan kau? Inilah manusia tuan. Dia tak boleh ambil iktibar dan tak boleh mengambil pengajaran daripadanya. Lantaran para rasul itu sebagai penerima wahyu yang mengandungi petunjuk dan peringatan, maka manusia perlu mendampinginya dan beriman dengannya, kerana petunjuk dan juga peringatan dari wahyu Allah itu hanya akan berguna kepada mereka yang beriman saja, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 55 daripada surah Az-Zariyat. Jadi kita berhenti sampai situ tuan-tuan. Panjang-panjang pun nanti tuan-tuan, banyak yang lama sangat ustaz ni tuan. Jadi kita berhenti sampai situ. InsyaAllah panjang usia kita, kalau ikut apa yang dikatakan kepada saya, setiap hari Khamis, subuh Khamis ya tuan-tuan. InsyaAllah, saya tak berani janji, tapi awal ni saya kata insyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikan tuan, sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Semalam Ustaz ni. Ustaz Iskandar. Boleh. Hari lain ada Ustaz Khairan. Oh, bagus.